Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton yang saya hormati, Alhamdulillah, bersyukur saya kehadrat Allah pada hari ini saya telah diberi kesempatan oleh Unit Sumber dan Teknologi Pendidikan Pejabat Pendidikan Daerah Bacok untuk membuat sedikit perkongsian resensi buku yang telah saya baca. Semoga perkongsian ini dapat memberi manfaat kepada sidang penonton semua, insya-Allah. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya Erwani binti Kamarudin, penolong pegawai pendidikan daerah Unit Pemulihan Khas dari Sektor Pembelajaran Pejabat Pendidikan Daerah Bacok. Pada sesi ini saya akan berkongsi dengan sidang penonton berkenaan sebuah buku motivasi yang bertajuk Berteduh Daripada Kegelisahan Hati, garapan seorang penulis terkemuka yang telah berkarya selama lebih daripada 30 tahun, iaitu Ustaz Fahrul Muhammad Joy. Buku Berteduh Daripada Kegelisahan Hati ini sebenarnya merupakan buku pertama daripada siri Berteduh Hati yang merangkumi 3 buah buku, iaitu siri pertama Berteduh Daripada Kegelisahan Hati, siri yang kedua Berteduh Kerana Kekosongan Hati, dan yang ketiga Berteduh Untuk Ketenangan Hati. Buku ini diterbitkan oleh Iman Publications Sdn Bhd, di mana cetakan pertama adalah pada Mac 2021, diikuti oleh cetakan kedua pada April 2022. Buku ini mengandungi 345 muka surat dan boleh didapati di pasaran di kedai-kedai buku dengan harga RM35. Sedikit info berkenaan penulis buku Berteduh Daripada Kegelisahan Hati ini, iaitu Ustaz Fahrul Muhammad Joy yang terkenal sebagai pendakwah dan juga penulis. Beliau telah berkhidmat selaku kolumnis Dewan Masyarakat, Dewan Siswa, Dewan Falsafah, Minda, Majalah Satu dan juga Majalah Anis. Beliau juga merupakan penulis lirik bagi nasyid, kumpulan nasyid terkemuka tanah air seperti Hijaz, Rabbani, Raihan, Intim, UNIC dan lain-lain, selain turut menjadi fasilitator jemputan modul pengukuhan integriti awam atau singkatannya PIPA. Penulis mempunyai kelebihan dari segi ilmu dan gaya penyampaian yang sangat tersusun, iaitu structured knowledge yang mudah difahami dengan menggunakan tamsilan ataupun perumpamaan dan contoh-contoh yang praktikal. Sinopsis buku Berteduh Daripada Kegelisahan Hati ini, penulis telah memulakan penulisan buku ini dengan sepotong ayat yang menyentuh hati pembaca, iaitu ayat yang berbunyi, "Usah dipinta hidup yang mudah, tapi pintalah hati yang tabah untuk menghadapinya." Buku ini mengandungi 10 bahagian, iaitu bahagian yang pertama, Hikmah Musibah, bahagian kedua, Jangan Takut, bahagian ketiga, Mengurus stres dan kegelisahan, bahagian 4, Musibah yang lebih menakutkan, bahagian 5, Merawat nafsu, bahagian 6, Berperang dengan syaitan, bahagian 7, Sihat Tanpa Maksiat, bahagian 8, Menutup Pintu Maksiat, bahagian 9, Melebur Takabur, dan bahagian 10, iaitu bahagian yang terakhir, Membasmi Dengki. Buku motivasi ini telah digarap dengan tersusun dari bahagian demi bahagian dengan gaya penyampaian yang mudah difahami dan dekat dengan situasi kehidupan seharian pembaca. Dalam bahagian awal buku ini, iaitu bahagian 1, pembaca dibawa menyelami maksud musibah, mengapa perlunya ada musibah dalam kehidupan manusia, dan seterusnya pembaca didorong untuk memberi erti baru kepada musibah sebelum bahagian ini diakhiri dengan panduan hati ketika ditimpa musibah. Seterusnya, pembaca dibawa ke bahagian 2 buku ini, iaitu Jangan Takut, yang dikaitkan dengan tindak balas manusia terhadap musibah yang berlaku. Pembaca dibawa menyelami berkenaan 3 golongan manusia yang berdepan dengan rasa takut sebelum diberi tips untuk menukar ketakutan kepada keberanian dan memanfaatkannya sebagai pelajaran dalam menambah kematangan dan pengalaman dalam menghadapi kehidupan.
Begitu juga dalam bahagian-bahagian seterusnya, penulis telah mengolah setiap bahagian dengan kesinambungan daripada bahagian sebelumnya. Pembaca turut dibawa menyelami maksud stres yang diumpamakan seperti bahan api kehidupan. Setelah pembaca memahami kenapa wujudnya stres, pembaca dihidangkan pula dengan tips-tips dan cara-cara untuk menguruskan stres. Dalam setiap bahagian buku ini, penulis turut menyelitkan firman-firman Allah Subhanahu Wa Taala di samping melontarkan persoalan-persoalan ringkas yang menyentuh hati pembaca, yang membuatkan pembaca merasa dekat dan benar isi yang digarapkan dalam buku motivasi ini. Buku ini diakhiri dengan bahagian 10 iaitu membasmi dengki yang berhubung dengan kecintaan manusia yang berlebih-lebihan kepada dunia, di mana gelisah juga merupakan produk kepada penyakit dengki. Pembaca dibawa untuk mengenali hasad untuk dijauhi, impak dan punca sifat hasad sebelum bahagian ini diakhiri dengan cara untuk mengatasi rasa hasad dengki. Buku motivasi ini diakhiri dengan sepotong ayat yang turut menyentuh hati pembaca yang berbunyi, "Kadangkala jalan sudah lurus tetapi kita yang berjalan tidak lurus. Puncanya hati kita tidak tulus." Benar, buku ini telah menawarkan teduhan buat mereka yang berasa gelisah jika setiap bahagian buku ini diselami dan dijiwai penulisannya. Tidak sukar untuk memahami penulisannya kerana gaya penulisan yang sangat ringkas, tepat dan realistik, di samping turut diselitkan dengan firman-firman Allah Subhanahu Wa Taala yang menyentuh hati kita sebagai hamba-Nya. Dengan itu, sekian sahaja perkongsian resensi buku daripada saya, Erwani binti Kamaluddin. Semoga dapat memberi manfaat kepada sidang penonton semua. Terima kasih saya ucapkan kepada USTP PPD Bacok yang merupakan kru teknikal atas peluang yang diberikan ini. Sekian, terima kasih.